Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penuntut ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 5 hari bulan 1 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yasin. Surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan bincangkan untuk siri ini bermula ayat 59 berakhir ayat 67, insya-Allah. Tajuk kita Aksul Amsi, sebalik daripada kegembiraan yang kita dengar semalam. Siri yang lepas penuh dengan ceria, gembira, nikmat, segala kemudahan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada ahli syurga. Hari ini kita akan masuk, berpindah kepada episod air mata. Biarlah kita menyesal di dunia sebelum tangisan yang tidak berguna di akhirat, iaitu Allah ceritakan kepada kita tentang orang kafir akan terpisah daripada orang mukmin di akhirat. Pada waktu itu Allah Ta'ala sebut balik, mengungkit balik, aku dah buat perjanjian dengan kamu supaya sembahku, kenapa kamu ikut syaitan? Oleh kerana kamu ikut syaitan, ambillah bahasa kalau bahasa kita kat padan muka, mau ikut syaitan, dapatlah apa yang kamu nak. Allahu Akbar. Pada ketika itu, mulut masih lagi celupar, cuba nak kelentong, nak memberi alasan-alasan, akhir sekali mulut dikunci. Mulut dikunci. Terkunci mulut dia. Tak boleh lagi nak bercakap. Sebab apa tak boleh bercakap? Sebab mulut ni dia pandai. Di akhirat pun masih nak kelentong lagi. Masya Allah. Hari ni kami cop atas hati. Baiklah para pelajar sekalian, mari kita baca dulu ayat. Tuan-tuan yang ada kitab Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 960 ayat 59. Mudah ya Quran ni. Cari ayat jumpa. Mari kita baca dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Mari kita balik kepada ayat kita. Ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan sebaliknya dikatakan pula kepada puak-puak kafir. Mari mana sebalik tu? Tengok ayat sebelum dia. Ayat sebelumnya, ayat 58. Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita apa? Salamun qawlan min rabbir rahim. Ahli syurga mereka beroleh ucapan sejahtera daripada Tuhan yang amat mengasihani. Ahli neraka pula na'udzubillah. Jadi kita tukar, orang panggil tukar channel, tukar episod. Allah Ta'ala sebut balasan kepada orang jahat, mujrimin. Dikatakan kepada mereka, wamtazul yaum, berpisahlah kamu pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa, kamu terpisah dari bercampur baur dengan orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Kita dengar pun takut dah ya Rab. Perintah ini ditujukan kepada orang-orang kafir semasa mereka berada di padang mahsyar. Sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 10 surah Yunus dan ayat-ayat yang lain dan ayat-ayat dalam surah yang lain. Dia nak kata apa ni? Hari ni hari kita tak boleh nak itu dah. Sebagaimana dalam surah lain, yang ni tuan-tuan tengok dalam surah Ar-Rum. Tuan Syekh kata dalam ayat 10, bagaimana diterangkan dalam ayat 10 surah Yunus. Dan ayat-ayat dalam surah-surah yang lain, di antaranya surah Ar-Rum ayat 14, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Pada hari berdirinya kiamat, pada hari itu mereka berpisah. Tafarruq, tidak bersama lagi kita. Walaupun anak beranak, keluarga yang terdekat, al-yamin, ashabus shimal. Orang yang beriman di sini, yang tidak beriman di sana. Na'udzubillah. Dia tak akan bersama lagi. Allahu Akbar. Para pelajar sekalian, kita dengar pun kita rasa sudah cemas suasana yang kawat ini. Tengok ulama tafsir kata apa? Wamtazul yaum, yuqalu yaumal qiyamah. Yuqalu, dikatakan pada mereka puak kafir pada hari kiamat, tamayyazul yaum, berpisah kamu daripada orang mukmin. Kamu tak boleh campur dalam orang. Itu kawan saya, adik-adik saya, ustaz saya, guru. No. La. Antahuna. Kamu ke sana. Maknanya tak boleh sekali dah. Sebab hukuman berbeza. Orang beriman duduk di bawah bayangan, orang kafir duduk di bawah kepanasan. Na'udzubillah. Wakhruju min jumlatihin munfaridin.
kamu keluar. Jangan duduk menyusup balik duduk di kalangan orang yang beriman pada hari ini. Keluar. Dia duduk dalam kumpulan kamu. Wa'alaikum. Belah kiri tu. Na'udzubillah. Ya Allah Tuhan. Kemudian Allah nyatakan, setelah diceritakan hal orang mukmin dengan orang jahat, kana liqa'il an yaqul innal insan kana zaluman jahula. Manusia ni dahlah menzalimi diri sendiri, dia pula jahul, dia jahil tentang keadaan dia. Kejahilan itu salah satu daripada sebab dimaafkan, diberi keuzuran kepada seorang. Saya tak tahu. Oh, awak tak tahu. Tak tahu. Tapi hujah nak guna mengatakan tak tahu di sini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lish? Kenapa? Fabayyana subhanahu annahu qad sabaqa idahus subul bi idahir rusul. Tuhan kata, macam mana kamu tak tahu? Aku dah hantar kepada kamu Rasul yang memimpin kamu, memandu kamu, buka jalan kepada kamu, jalan yang benar. Kenapa tak tahu? Qad ahidna ilaikum wa talawna alaikum. Aku dah buat perjanjian kamu, aku dah rintis jalan kepada kamu yang aku setuju jalan ni. Maka oleh kerana kamu masih lagi ambil jalan yang tak baik, Allah Ta'ala terangkan dalam ayat 60, apakah perjanjian Allah dengan hamba-hambanya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kamu, hei anak-anak Adam, hei manusia semua, aku dah perintahkan kamu semua supaya alla ta'budu syaitan, supaya kamu jangan menyembah syaitan. Jangan sembah syaitan, jangan duduk main dengan syaitan, jangan ikut dia. Bagaimana cara sembah syaitan? Kita tengok apa huraian ulama nanti. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia terhadap kamu adalah musuh yang sangat nyata. Syaitan tu musuh kepada kamu. Allah dah gezek syaitan musuh, kenapa kita pergi ambil berkawan dengan syaitan pula? Tengok dalam tafsir kata, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum, hei hamba aku yang derhaka, yang kafir, alam usikum, bukankah aku telah sampaikan pesanan kepada kamu, hei anak Adam, ya bani Adam, ala al-sinati rusuli, melalui lidah rasul-rasulku. Tak sampai ke cerita kamu? Tak sampai kepada kamu? Kamu nak minta maaf hari ni? Nak kata tak tahu? La. Apa yang aku sampaikan? Alla ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Hei, kami tak sembah syaitan. Tak pernah begitu sujud ke syaitan. Kalau ada orang jawab macam ni, kata di para ulama, bukan syarat sembah tu sujud. Fatuti'uhu fima amarakum bihi. Kamu taat pada dia, apa yang dia ajar, apa yang dia bawa, apa yang dia dakwah, maka itu namanya taat. Bersembah syaitan. Na'udzubillah. Pasal tu dia kata, dalam hadis Nabi kata, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celakalah penyembah dinar dengan dirham. Mana orang yang terlalu ikut dunia ni. Itu makna sembah. Salah satu daripada makna sembah tu taat. Tak semestinya sembah tu sujud lah. Baiklah para jemaah sekalian. Allah dah jelas kepada kita kenapa. Itu dia panggil illah. Tuan-tuan kena ingat. Kenapa kita dilarang daripada ikut syaitan, Lish? Dalam bahasa Arab dia panggil, Allah Ta'ala nyatakan sebab illah. Illatul man'i. Kenapa dilarang? Lamma naha ibadahu an ibadati syaitan.
Allah Ta'ala larang hamba-hamba dia daripada sembah syaitan? Sebab Allah Ta'ala sebut sebab dia, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ia terhadap kamu adalah musuh yang sangat nyata. Syaitan itu musuh yang sangat nyata kepada kamu. Inna syaitana lakum aduwwun zahirul adawah. Permusuhan syaitan dengan kita sangat jelas. Dia sudah bersumpah nak pesungkan manusia daripada jalan Allah. Jadi kita kena tahu, sumpah syaitan itu besar. Kerja dianya tak ada kerja syaitan. Kerja dia nak menyesatkan awak. Itu je kerja dia. Apa kerja syaitan? Kerja syaitan nak menyesatkan manusia. Kalau kata syaitan tak ada kerja, betul. Sebagaimana kata di sebagian ulama, asyaitanu farighun. Syaitan tu memang free daripada kerja lain daripada kerja nak menyesatkan manusia. Itu kerja dia. Allahu Akbar. Jadi di sini jelas kepada kita para pelajar sekalian, dia panggil larangan dengan illah. Itu kesan dia sangat besar kepada jiwa orang yang dilarang. Bila kita bagi tahu pada anak kita tak boleh buat benda ni, kenapa? Sebab apa tak boleh buat? Nyatakan sebab benda ni tak baik, benda ni menyalahi akhlak, tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita larang anak-anak kita buat, jangan kita buat. Allahu Akbar. Ni setengah bapak ni dia larang anak dia isap rokok. Isap rokok kau isap weed apa nama sekarang ni, berasa ni. Dia isap depan anak dia, lepas tu nak suruh anak dia tak ikut. Orang Arab kata wa man yushabi abahu fama zalam. Mana-mana orang serupa dengan ayah dia tak zalim lah. Mengajar anak macam tu, nak suruh anak jadi juru. Apa benda cerita? Kita dulu taubat. Kita dulu berhenti daripada benda-benda yang tak baik. Barulah anak kata, oh tak baik ni. Habis awak nak cakap tak baik apa awak tengah duk buat? Ini untuk budak-budak tak boleh, orang tua. Apa bezanya tua budak dengan tua? Kan? Kalau benda tak baik belaka. Budak pun cerdik juga berujah. Mari kita pelajar, kita pergi kepada selesai daripada larangan sembah syaitan. Sekarang ni kita masuk kepada ayat 61. Arahan Allah Azza wa Jalla supaya kita selamat, mesti ikut jalan ini. Wa ani'buduni, dan aku perintahkan kamu semua, hendaklah kamu menyembahku. Tinggal syaitan, sembah Allah. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Tengok munasabah ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala larang hamba-hamba dia daripada sembah syaitan, ayat ini Allah perintahkan supaya sembah Allah semata-mata. Allah Ta'ala juga sebut bahayanya syaitan ni sebab dia kerja dia nak menyesatkan kita. Maka Allah Ta'ala larang, wabbahahum. Allah Ta'ala cela siapa dia ikut syaitan, bermakna mereka sudah langgar perjanjian. Alam ahad ilaikum, itu janji Allah Ta'ala dengan kita. Tiba-tiba kamu langgar, kenapa? Kita tengok susunan ayat. Tuan-tuan, para pencatat, tanda molek sikit. Kita nak bagi dia punya ilmu tafsir dan tadabbur. Dia kata, larangan sembah syaitan diikuti dengan arahan sembah Allah. Dalam kaedah qawaid fiqh dia kata apa? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid, menolak benda buruk itu lebih utama daripada kita bawa benda baik. Dia kata tak apa, nanti walaupun dia benda buruk kita tak buat, tak apa, nanti kita buat baik-baik, akhir kali yang buruk hilang. Kosong dulu. Jangan mudah-mudah macam tu. Aku nak taubat tinggalkan dosa yang lama. Baru tak apa, kita buat baik dulu, nanti dosa lama hilang. Itu dia panggil ulama usul kata dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak yang buruk itu
lebih utama daripada menarik kemaslahatan yang diperlukan. Kaedah ni lah yang digunakan oleh sebagian ulama ni. Dalam masalah penjarakan sah dia kata tak. Itu tak apalah. Saya pun tak nak bahas dah. Lama sangat dah bahas tajuk ni. Satu lagi ulama tasawuf. Nah, ini istilah ulama tasawuf. Dia kata at-takhliyah qabla at-tahliyah. Ataupun at-takhliyah summa at-takhliyah summa at-tahliyah. Mula-mula dengan kha ada titik, kemudian buang titik jadi ha. Kosongkan bekas yang ada, kemudian isi yang baik. Maknanya dalam hati kita ni kalau ada penyakit-penyakit tak baik, kosongkan dulu. Kemudian diisi dengan dengan akhlak yang mulia. Kalau tidak, macam mana nak masuk? Dia punya install tak boleh masuk. Benda tu dah ada, kena delete dulu yang tu. Bahasa komputer sikit. Nah, delete, kemudian install balik. Allahu Akbar. Ini kita bercakap dengan bahasa kita sekarang ni. Okay, dulu mana ada main delete-delete gitu. Baiklah para pelajar sekalian. Jelas pada kita. Wa ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Tafsir kata, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah buat perjanjian dengan kamu, hai anak Adam? Janji apa? Bi'ibadati wahdi wa ta'ati. Kamu hanya sembah Allah yang esa, yang tunggal, yang esa, dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Fa inna tauhidi wa ta'ati. Siapa dia mengesakan Allah, taat kepada Allah, derhaka kepada syaitan, haza siratum mustaqim, ini jalan yang lurus yang kamu ikuti. Apa dia jalan lurus? Wahwa dinul islamil qawim, agama Islam yang teguh, yang tegak ini. Baik. Kemudian Allah Ta'ala nak memperingatkan kita peranan syaitan, mainan syaitan. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. Syaitan sesak, ramai ada orang yang telah disesat oleh syaitan. Setelah kamu mengetahui akibat mereka, afalam takunu ta'qilun. Maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf? Mendengar ada cerita syaitan menyesatkan orang ni, kita kata hati-hati tuan-tuan. Kata ulama tafsir, walaqad adalla syaitan. Syaitan telah berjaya menyesat, memesong, menjauhkan manusia daripada siratul mustaqim. Mereka telah menyekat kamu daripada tauhid dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata dalam Allah, firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 128. Surah Al-An'am ayat 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins. Jadi buat jin ni, dia rasa dia ramai, dia rasa dia boleh berjaya memesongkan macam-macam dia punya perangai. Maka Allah Ta'ala akhiri ayat ini dengan satu tanya, soalan ketuk atas kepala, kata orang, afalam takunu taqilun. Tidakkah sepatutnya kamu berfikir, insaf? Taqilun. Kamu ada akal, boleh berfikir tentang permusuhan syaitan dengan kamu. Syaitan telah berjaya menyesatkan umat-umat yang terdahulu. Maka mereka telah ditimpa azab kebinasaan. Nak selamat, Allah kata apa? Tuti'uni. Ikut aku, tinggalkan syaitan. Kita ni kadang-kadang permainan syaitan ni bijak, licik. Orang panggil licik. Ada orang tunjuk video dengan saya, satu ceramah. Ulama ni dia pakar dari sudut bahasa. Duk main tentang Hawa dengan Adam, makan buah khuldi lah, macam-macam dari sudut bahasa. Indah kita tengok. Tapi dia tidak ada seni dalam bab Israiliyat. Ini bahaya ni. Ulama-ulama lughah semata, dia bahas ayat Quran dengan bahasa saja tanpa memahami
isi kandungan Israiliyat, orang ni akan terjebak, terperangkap dengan mainan syaitan ni. Kau duk cerita hak Nabi tu Nabi ni, kan? Siapa Khidir berkahwin dengan macam-macam dia cerita. Kita kata ini bahaya, tuan-tuan. Para pelajar sekalian, bahaya. Sebab kalau kita kata, saya baca dalam Tabari rahimahullah membawa riwayat dengan sanad dia. Kalau kita baca dari sudut bahasa, kita rasa sedaplah cerita. Oh, menarik cerita ni. Saya dah research, saya dah kaji, tapi awak belum kaji dari sudut sanad riwayat itu. Maka dia akan terjebak dengan cerita Israiliyat. Kita kata cerita Al-Quran menarik, tapi kalau masuk Israiliyat, banyak benda mengarut yang masuk dalam huraian kita, dan kita juga seronok dengan kajian, tapi kita tidak selesa dengan beberapa isu menjaga tentang ismatul anbiya, jaga kehormatan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi hati-hati, tuan-tuan. Kita tak nafikan ilmu lughah itu penting dalam tafsir Quran, tapi satu lagi, perangkap syaitan melalui lorong-lorong cerita-cerita yang tidak betul, yang dipanggil melalui jalan Israiliyat. Ini kita kena hati-hatilah. Sebab tu, ana kalau bawa cerita yang pelik macam ni, tuan-tuan suka. Tapi saya rasa bertanggungjawab di hadapan Allah. Kita tahu sanad dia tak betul, nak bawa cerita juga. Jangan. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-63. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam. Nauzubillah. Mu tengok dah sekarang depan mata kamu. Api neraka duduk menyala. Ya Rabb. Yang kamu selalu diancam memasukinya kalau kamu tidak taat kepada Allah. Kata orang syahidu ayan. Sekarang ini sudah masuk depan mata mereka keyakinan bahawa neraka ada. Allah kata apa? Inilah yang kamu dijanjikan oleh rasul-rasul kamu atas dunia dulu. Quraisy telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat, disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat pergi, tabi'in datang, imam-imam yang besar. Sampai hari ini, kita pendakwah-pendakwah kita menyampaikan kepada orang yang lawan orang bukan Islam. Lawan dia apa? Lawan dia dengan janji-janji yang telah disampaikan oleh. Sekarang ni mu tak mau terima, kamu terima di akhirat esok. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Sudah nampak depan mata dia. Allah kata hazihi. Dia tak hazihi ni kalau isyarat dekat. Ni. Kalau kata tilka jauh nu. Hazihi ni. Inilah yang kami janji dulu pada kamu. Sudah dah depan mata dah duduk. Kalau orang pesalah di Malaysia ni, tangan bergari di belakang, sudah pakai baju kuning ke apa, baju lokap. Baru dia tahu apa nak buat masa tu. Allahu Akbar. Munasabah. Lamma ankara alaihim an yaf'alu fi'lam. Allah Ta'ala engkar kepada puak-puak kafir ni kerana mereka melakukan perbuatan macam orang tidak berakal. Orang berakal, tapi kenapa pergi sembah batu, kayu, sembah ikut syaitan macam orang tak berakal? Maka Allah kata, hadhi ay yuqalu lahum. Siapa dia kata ni? Ada ulama tafsir kata, qailu zalika hum khazanatun nar. Yang berkata ni penjaga neraka. Hei! Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Mana dia? Dia duduk dalam neraka dah. Penjaga kata, inilah neraka yang kamu tak percaya dulu, yang kamu istihza', yang kamu main-main dulu, sekarang kamu jumpa. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kita daripada api neraka, ya Allah. Kemudian disambung lagi. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Ya. Rasakanlah bakarannya pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang kamu telah lakukan, ya Rabb. Islauhal yaum, rasalah hari ini. Ai udkhuluhal yaum wa bashiru naraha.
wa qasu harraha bisababi kufrikum fid dunya. Masuk, dipersilakan. Rasalah. Tengoklah kepanasannya. Semua ni dengan sebab kufurnya kamu. Bima kuntum ay bisababi kufrikum fid dunya, dengan sebab kamu kufur atas dunia dulu, kamu rasalah sekarang. Apa kita nak buat? Apa yang kita nak kata? Nak undur ke belakang tak boleh. Nak lari ke depan pun tak boleh. Sudah berada dalam neraka, habislah. Na'udzubillah. Kata di para ulama, sekarang ni waktu berfikir, sekarang inilah waktu kita boleh insaf bahawa apa dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu benar. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Allahu Akbar. Ya Rabbi, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Puak kapi ni main kerah kepala sungguh dia ni. Orang panggil kerah kepala ataupun orang Kelantan kata kerah pedang. Tahu kerah kepala dengan kerah pedang? Ya, dua yang manusia ni tak. Kerah kepala, kerah pedang ni. Maknanya yang penting tak dengar kata lah. Tak dengar kata. Itu punca dia. Kerah kepala dengan kerah pedang ni pada orang yang tak dengar kata. Orang yang tak ikut SOP. Bahasa kita sekarang ni mudah dia. Dia main SOP tak. Apa dia tak dengar kata? Islau ala. Dia nak bercakap lagi tu. Nak bercakap. Apa yang dia bercakap? Dia cuba nak kata, nak jawab, cuba nak, orang panggil, nak kelentung. Tengok ni. Bila masuk neraka, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada waktu itu kami meterikan mulut mereka. Kena chop atas mulut. Apa orang panggil sekarang ni? Seal kan. Maknanya tak boleh nak bercakap dah. Tutup. Kena meteri. Kena tutup dah mulut, tak boleh bercakap. Sebab apa? Mulut nak kelentur lagi di akhirat. La haula wala quwata illa billah. Lamma kana ka'annahu qila. Bila duduk neraka, dia malaikat tanyalah, mu ni kenapa jadi macam ni? Dia jawab. Jawab. Allah kata, cakap banyak mu ni. Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, al-yawma natba'u ala afwahim, wa namna'hum minal kalam. Hari ni kami tutup mulut mereka, tidak boleh bercakap lagi. Allahu Akbar. Kata di Sam'ani, ulama tafsir kata, hina yunkirul kufar kufrahum. Ketika orang kafir mengingkari kekufuran mereka. Dia kata, kami tak durhaka pada Nabi. Mereka tak datang pun. Kona sana, kona sini. Fayakhtimullahu ala. Allah Ta'ala tutup mulut mereka. Cop atas mulut mereka. Habislah kita. Tak nak bercakap apa dah tu. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang bercakap? Tengok dalam ayat Quran surah An-Namli ayat 65, wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Mana hari itu mereka tak boleh cakap. Dalam surah Al-Mursalat ayat 35, hadza yaumul la yantiqun. Hari ini hari tak boleh cakap. Nanti kita dalam faedah nanti kita akan tengok ada kata bercakap, ada kata tak bercakap. Macam mana? Tunggu sekejap. Sabar. Wa an Anas, dengar ni. Hadis ni agak panjang. Tuan-tuan dengar. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, rawahu Muslim nombor 2969. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak kata kami duduk dekat dengan Nabi sallallahu, tiba-tiba Nabi ketawa. Faqal, bila Nabi ketawa sallallahu, Nabi kita ni tak ketawa berdeka-deka, dia ketawa tersenyum. Paling luah pun nampak gigi taring dia je. Maknanya gitu. Hal tadru mimma adhaku. Mu tahu kenapa aku ketawa? Nabi tanya sahabat radhiyallahu anhu.
Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Mana kami tahu? Qal, aku ketawa min mukhatabatil abdi rabbah. Dan aku ketawa sebab manusia ni bercakap dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Yaqulu ya Rabbi alam tujirni minaz zulmi. Wahai Tuhanku, bukankah engkau Tuhan larang kami daripada buat zalim? Qala yaqulu bala. Allah kata ya, aku larang. Aku tak pernah diri aku zalim. Qala fa yaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Kan? Dia kata dia tu pula, la ujizu ala nafsi. Aku tidak akan lepaskan diri aku ni kecuali saksi daripada aku sendiri. Qal fa yaqulu kafa bi nafsika al-yawma alayka syahida. Allah kata, oh, baiklah. Dirimu sendiri jadi saksi hari ni. Tak payah orang lain pun tak apa dah, cukup. Wa bil kiramil katibina syuhudan. Dan penulis-penulis aku juga jadi saksi. Qal fayuhtamu ala fih. Pada ketika itu mulut mula nak cakap banyak, pam, Allah Taala tutup mulut dia sebab banyak sangat cakap. Kan? Kata orang, seal. Tutup, chop, khatam. Fayuqalu li arkanihi, ketika itu Allah perintahkan kepada anggota-anggota kita ni, intiqi, cakap. Mulut, tadis. Pop, tutup. Allah suruh anggota bercakap. Fatantiqu bi'amalihi, maka ketika itulah mata cakap. Saya lah dulu tengok benda tu. Akulah telinga dengar, tangan ni lah ambil, habis. Summa yukhalla bainahu wa bainal kalam. Selepas daripada itu, mulut tak nak bercakap, anggota telah menjadi saksi, tangan ni lah ambil barang orang, kaki ni lah yang berjalan, mulut lah, telinga kata mulut tu lah. Aku dengar mulut ni lah duk ngumpat orang, duk cerca orang, macam-macam. Tangan kata tangan ni lah duk buat rekod merah kepada orang, buat tuduhan-tuduhan yang disebar-sebarkan. Kita kata biarkan mereka. Fayaqulu bu'dan lakum wasuhqan. Bu'dan lakum wasuhqan. Jauhlah kamu daripada rahmat Allah Ta'ala, jauh daripada rahmat. Allahu a'lam. Itulah cerita yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mulut akan disumbat, akan ditutup pada hari kiamat. Hadis ini rawahu Muslim. Satu lagi hadis. Ini tafsir Quran dengan hadis. Menarik tuan-tuan. Tak payah cari Israiliyat lah, cukuplah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil hadis al-marfu' at-tawil. Hadis yang diangkat kepada Nabi SAW yang panjang. Wa fihi an yuqalu lil munafiq yaumal qiyamah. Pada hari kiamat malaikat tanya para munafik, al-an nab'atsu syahidana alaik. Sekarang aku bawa saksi ke atasmu. Wa yatafakkaru fi nafsihi. Dia pun munafik duduk mikir, siapa nak jadi saksi atasku ni? Man dhal ladzi yashhadu alayya. Siapa yang nak jadi saksi atas saya? Mulut cakap. Fayuhtamu ala fih. Maka ditutup mulut. Wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa izamihi, dikatakan kepada paha dia, daging dia, tulang dia, intiqi fatantiqu fakhidhuhu wa lahmu wa izamu bi amali. Semua anggota bercakap dengan apa yang telah dia buat di atas dunia. Wa dzalika liyu'dira min nafsihi. Allah Taala nak hilangkan segala hujah-hujah, keuzuran-keuzuran yang mereka nak cuba minta uzur dengan Allah Azza wa Jalla. Wa zalikal munafiq, demikianlah puak munafik ni nak putar balik lagi. Allah kata, aku tutup mulut kamu, biar anggota yang bercakap. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan kita, biarlah anggota kita ni bercakap yang baik-baik, tangan sentiasa bertasbih kepada Allah, tulis yang baik-baik, jangan duk tangan pagi, petang, siang, malam duk terus orang, duk buat rekod tu, rekod ni kamu ni disebarkan, sedangkan apa yang kita kata tak sama apa yang disebarkan. Tuan-tuan yang terima rekod-rekod ni berhapuskanlah. Biarlah kita bersihkan tangan kita, bersihkan anggota kita daripada mencaci, mencela orang. Cukup kita dengan gunakan anggota kita untuk kebaikan. Alhamdulillah. Baik, teruskan ayat. Nakhtimu ala, mulut telah ditutup. Wa tukallimuna aydihim, dan kami telah pun telah bercakap. Sudahlah. Wa tukallimuna, dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka pula menjadi saksi
tentang apa yang telah mereka usahakan bima kanu yaksibun. Kaki kata akulah bawa dia pergi tempat maksiat. Akulah tak ingat lagi dah. Hari itu tak ada siapa yang boleh melepaskan diri. Na'udzubillah. Ayat 66. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Mata hati orang-orang yang berhaka. Dia terjemah mata hati orang yang berhaka ni. Rusak. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata. Boleh ya Tuhan kata aku sama jadi sekeping macam papan ni, tak ada apa. Boleh. Sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan yang biasa mereka lalui. Dah tak nampak nak lalui ke mana. Kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lamma zakarallahu ilja'ahum ilal i'tiraf bisyirki. Setelah puak kafir mengaku dah dia syirik. Setelah mereka engkar hari kiamat. Hari ini hari kiamat sudah berada depan mata mereka. Mereka yang engkar kepada neraka, mereka sudah berada di neraka, maka ketika itu Allah tunjuk kuasa dia bahawa boleh je lau nasya la azhabna a'yunal kufar. Jadi kalau aku nak aku hilangkan mata orang kafir ni, tak nampak apa atas dunia ni. Jadi apa dia tafsir ayat ini panjang tuan-tuan. Kata di para ulama tafsir, wa mimman zahaba ilan yuqalu zalika tahdidan lahum fid dunya. Ayat ini Allah Taala beri amaran kepada puak kafir dalam dunia ni. Apa dia amaran? Apa dia amaran? Kalau mereka tak tinggalkan kafir, Allah Taala akan bagi satu hukuman yang berat atas mereka. Satu kumpulan. Ada yang mengatakan at-tamsuh ini at-tamsul ma'nawi. Maknanya Allah Ta'ala tak hilang. Mata ada klik ni, mata ni. Tapi dia panggil Allah Ta'ala hilangkan penglihatan secara maknawi. Ay yuzhibullahu abasairahum fala yubsiruna tariqal huda. Na'udzubillah. Allah Ta'ala tak nampak mata mereka jalan petunjuk. Sebab Tuhan kata, walau nasya' la tamasna ayunihim. Kalau aku nak, aku hapuskan mata mereka. Jadi macam-macam papan sekeping, muka sama, tak ada gapo. Boleh. Nak cari jalan tak jumpa. Tapi ada ulama kata at-tamsuhuna tamsul maknawi. Allah kata aku tutup penglihatan mata hati kamu. Mata fizikalnya jelek, mata hatinya buta. Kamu meraba-raba tak berjumpa jalan yang selamat untuk menuju kepada Allah. Na'udzubillah. Ini yang kita takut. Sahabat-sahabat kita, ikhwah kita yang kafiful basar, yang tak nampak mata, tapi mata hati dia cerah. Berapa ramai di kalangan mereka orang-orang yang telah menjadi ulama besar, kibarul ulama, ulama hadis, ulama akidah, ulama fiqh besar sampai hari ini pun. Tapi orang yang ditutup mata hati, walaupun dia tarah lah, kita nak sebut, nak jawatan orang tak baik, intelek yang paling tinggi dalam dunia ni, tapi mata hati tertutup, tak cerdik lah mereka tetap tidak akan menerima dakwah Islam ini. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, sekali lagi Allah Ta'ala ulang ayat, walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sehat. Tak sehat. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mengubahkan keadaan jasmani mereka menjadi kaku beku. Boleh je. Nak lawan-lawan, Tuhan kata kalau aku nak nak matikan jadi kerah gitu, boleh. Di tempat yang mereka berada padanya. Orang pakai kerah situ ya. Maka dengan itu mereka tidak dapat marah ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke belakang. Allah kata apa? Ai walau nasya' lamasakhnal kufar fi amakin lati hum fiha.
Allah kata aku mundur sini, aku tukar je rupa. Daripada manusia pergi jadi monyet, daripada manusia pergi jadi batu keras, macam cerita si tanggang kata orang dah, jadi batu. Boleh je Tuhan kata. Ataupun kami tukar rupa, hawalna suratahum, ataupun kami lumpuhkan kekuatan mereka. Mereka nak pergi depan tak boleh, nak undur ke belakang tak boleh. Ayat ini para jemaah sekalian menunjukkan kepada kita bahawa kuasa Allah Azza wa Jalla itu besar. Bagi kita orang yang beriman, menjadi kewajipan kepada kita sentiasa minta petunjuk Allah. Berapa kali sehari kita minta? 17 kali kita baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau Tuhan tak tunjuk, nampak tak nampak? Tak nampak kita. Tak nampak. Ana heran lah. Secara peribadi saya bercakap dengan para jemaah sekalian. Setiap kali keluar video yang pelik-pelik, mimpi akhir zaman, dia kait dengan Mekah tu. Dah, ni live daripada Mekah pula dah. Cerita pelik. Tak apalah orang tu, kita kata dia pelik. Tapi yang duk lahir kat bawah, yang duk percaya tu, mari mana makhluk-makhluk ini? Patut benda macam ni, orang panggil sangat simple. Benda, mengarut itu. Tak sempat makan ubat itu. Selesai masalah. Tapi ada juga pengikut. Benarlah apa yang dikatakan. Ada kata ulama kata daripada Imam Syafi'i, likulli saqitatin laqit. Setiap benda gugur ada je pemungut. Mari ajar sesak berapa pun ada je orang ambil. Mari orang buat fitnah apa pun ada orang percaya. Mari orang buat rekod ada orang baca. Kita kata biarlah para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba-Mu ini di atas agama-Mu, mengikut sunnah Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa banyak tuan-tuan. Kita dalam keadaan gawat, keadaan cemas. Sekarang ni orang tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Yang dia tahunya troll, percaya, habis. Sebab itulah puak-puak Quraisy waktu nak tuduh Nabi ahli sihir ke, Nabi gila ke, Nabi penyair ke, dia ulang benda sama. Bila ulang-ulang, akhir kali orang percaya. Itu je mainan media sekarang ni. Mainan media syaitan, diulang-ulang, akhir kali satu new normal, kata orang, norma baru. Nak kata apa? Na'udzubillah. Baik, masa kita sangat terhad. Saya nak bawa tuan-tuan pergi kepada Al-Fawaid, 10 faedah yang saya nak kutip dalam siri ini, insya-Allah. Yang pertama, Al-Quran, hazal Quranul Karim masanin. Al-Quran ini dia panggil masa ni, orang panggil dua dimensi. Dia akan sebut dua perkara. Tusanna fihil ma'ani. Setiap dua dia ada orang panggil positif, negatif. Dua-dua Tuhan sebut. Fayazkur asy-syai' wa yuzkaru didduhu. Yuzkaru asy-syai' wa yuzkaru didduhu. Bila dia sebut ini, dia akan sebut lawan dia. Kalau Tuhan sebut yang kita harap saja, yang baik-baik saja, manusia ni akan buka hati dia. Oh, Allah Ta'ala ni baik, Allah Ta'ala ni pemurah, Allah Ta'ala pemaaf. Akhirnya mereka lara leka. Bila Allah sebut azab saja, mereka akan binasa pula, takut, tak ada rahmat. Maka dalam Quran disebut dua-dua tuan-tuan. Jadi kata Al-Quran masani. Masani dua dimensi disebut. Tengok dalam ayat yang kita baca ni, dalam ayat yang semalam, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ahli syurga sibuk dengan menikmati segala juadah, segala kenikmatan. Hari ini pula, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hei, puak jahat, duduk lain. Bahawa semalam kita gembira, hari ini kita cemas. Ar-raja wal khauf. Sebut ayat syurga, kita mengharapkan kita lah ahli syurga. Sebut ayat neraka, kita minta auzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Kita minta jauh daripada neraka. Barulah suasana kita, kata di ulama tasawuf kata kita berjalan di antara macam burung terbang dengan dua sayap. Raja, al-khauf, dua-dua ada dalam Quran. Alhamdulillah. Yang kedua, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kamu hari ini akan dipisahkan, hei puak jahat. Allah panggil mujrim.
Sebab apa dia panggil mujrimun? Sebab mereka sudah berada di mana? Berada dalam neraka. Maknanya orang ni sudah gezek sebagai manusia yang apa? Manusia yang tak baik. Wamtaz ayyuhal mujrimun. Biasanya kalau atas dunia Allah panggil kita ni, ya ibadi, hamba aku yang berdosa, jangan putus harap. Sebab Allah panggil ayat, orang panggil nak mengajak. Orang Kelantan kata nak kecek. Nak kecek ni makna kita nak pujuk supaya kembali ke jalan Allah. Tapi oleh kerana di akhirat kamu sudah confirm ahli neraka, mati dalam keadaan kafir, ayyuhal mujrimun, hei puak penjahat. Allahu Akbar. Ini cara panggilan. Kita nak, Allah Ta'ala panggil atas dunia nak suruh taubat, panggil dengan baik, ya ibadi, ya ibadi. Di akhirat kata ya mujrim, hei puak tak dengar kata atas dunia dulu. Na'udzubillah. Jadi kata di para ulama, yang bagi liman qala bi'amalin an yuzkar al-wasf al-munasib li hadzal amal. Jadi kalau kita buat satu amalan, kita kena sebut sifat yang munasabah dengan orang tu. Jadi bila kita bercakap dengan orang berdosa, orang ada insaf, kita beri harapan kepada dia supaya mereka kembali kepada Allah. Tapi kalau dia dengar kepala juga, tak dengar kata juga, lawan juga, ketika itu kita akan keraskan. Mu ingat, atas dunia ni kamu akan mati tak lama lagi, neraka di akhirat kalau kamu tak bertaubat. Jadi kita kena jangan. Jadi setiap tempat tu ada dia panggil ada munasabah. Ada munasabah. Jadi munasabah itulah kita kena faham. Duk main relax semua. Apa salahnya kita toleransi. Oleh kerana dia mari cuci masjid, kita pergi cuci gereja. Hei, ayat. Nah, toleransi biar ada SOP kata orang. Kan semua benda ada SOP. Allahu Akbar. Baik. Yang ketiga, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Anak Adam, bukankah kita sudah buat perjanjian? Kata di ulama tadabbur, isbatu rahmatillahi azza wal bil khalqi. Ayat ini nak mengisbatkan rahmatnya Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Sebab apa? Allah Ta'ala tak biarkan kita berfikir mencari jalan dengan otak kita semata-mata, tapi dia telah beri lorong didikan, tarbiyah, tazkiyah daripada para rasul alaihi wassalatu wassalam, nak bawa kita ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Alam ahad ini. Mana Adam? Aku dah buat perjanjian. Aku dah hantar rasul. Aku dah hantar kitab. Kenapa kamu derhaka juga? Maka hari ini habislah kamu. Mujrimun, sudah dijatuhkan hukum sebagai mujrim, na'udzubillah. Yang keempat, masih lagi ayat yang sama, alam apa ni, la alla ta'budu syaitan. Mu jangan sembah syaitan. Jangan sembah syaitan. Kata dia para ulama, annaz-zunuba kullaha juz'un minasyirki. Dosa-dosa tu dia mari daripada bapak paling besar sekali dosa, syirik. Dosa yang paling besar sekali syirik, bawah dia sihir, di bawah dia banyak lagi. Wahya min furu'ihi fa inha jami'aha ta'atul lisyaitan. Yang pentingnya semua bentuk dosa bermula daripada syirik sampai kepada apa saja, itu maknanya orang tu telah ikut jejak langkah syaitan. Sebab tu Tuhan kata, alla ta'budu syaitan, mu jangan sembah syaitan. Maknanya setiap maksiat yang dibuat bermakna orang itu telah ikut syaitan. Na'udzubillah. Kita ni besar ke kecil, banyak ke sedikit, maknanya kita ikut jejak langkah syaitan. Tengoklah kepada keadaan. Na'udzubillah. Yang kelima, masih lagi ayat, pamana alla ta'budu syaitan, mu jangan sembah syaitan dengan mana la tuti'u, mu jangan taat. Taat tu makna sembah. Seorang khalifah, nama dia Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan tulis surat kepada ulama besar, nama dia Sa'id bin Jubair. Dia tanya beberapa masalah. Khalifah tanya ulama. Macam kita gini kak, pemerintah tanya mufti. Fa'ajabahu anha. Mufti Sa'id bin Jubair jawab, tas'aluhu anil ibadah. Mu tanya aku apa makna ibadat? Qal wal ibadatu hiya ta'ah. Ibadat tu maknanya taat. Zalika annahu man ata Allah, siapa dia taat kepada perintah Allah dalam semua yang diperintahkan,
maka nama dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nama dia orang itu telah beribadat kepada Allah. Siapa dia taat kepada syaitan dengan ajakan-ajakan dia, maka orang itu telah dikira beribadat kepada syaitan. Maka dia baca ayat Quran, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Itu surat siapa dia? Daripada Syekh Sa'id bin Jubair kepada Amrul Malik bin Marwan. Makna at-ta'ah, kan, ketaatan tu, ibadat tu makna taat. Kita kata jangan sembah syaitan. Saya tak sembah syaitan, tapi kami taat pada syaitan. Mana sembahlah tu? Takut kita dah. Fatta'atu ibadatun. Taat tu dikira ibadat. Dalam Quran Tuhan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dengan manusia kecuali supaya mengabdikan diri. Abdi diri mana? Taat. Ikut perintah, menjauhi larangan. Jadi kata ulama, makna ibadat tu bukan sembah syaitan saja, bukan kata pergi rokok, pergi sujud, tapi ikut ajaran sudah dikira sembah syaitan. Na'udzubillah. Kita jangan jadi penyembah syaitan. Baik. Yang ke berapa ada kita? Yang keenam, masih lagi dalam ayat alla ta'budu syaitan. Ulama kata annal ibadata la takhtassu birruku'i was sujud waz zabhi wan nazri. Kan? Ibadat tu bukan kata semaya, rokok, sujud ya. Mu bernazar, pergi semelih ke tunggu kayu, bawa kambing semelih ke kubur-kubur, pergi semelih ke mai apa di tengah padang nak suruh padi lebat. Itu semua tu termasuk dalam berlakunya ibadat kepada syaitan. Na'udzubillah. Sekarang ni pula macam-macam ada, mandi sapar, apa benda lagi yang khurafat ni, itu semua tu dia panggil menyembah syaitan. Na'udzubillah. Walaupun tak sembah, tapi kita sembelih ayam, buat ayam untuk jamu hantu, sembah syaitan lah tu nama dia. Na'udzubillah. Luahnya makna sembah itu. Na'udzubillah. Kan? Makna sembah tu luas. Jadi fakullu man abada ghairallah, siapa dia sembah lain daripada Allah, maka dia dikira sembah syaitan. Habis dia punya conclusion. Walaupun kita sembah malaikat, dia kata aku sembah malaikat weh. Sembah malaikat apa sembah syaitan juga. Siapa sembah malaikat? Malaikat suruh sembah Allah, syaitan sembah malaikat. Mu sembah malaikat, mu sembah syaitan. Itu dia punya khulasah. Baik, kita pergi kepada yang ketujuh. Alla ta'budu syaitan wa ani'buduni. Tengok ayat Allah Ta'ala sebut alla ta'budu syaitan ayat 60, ayat 61 wa ani'buduni. Sekali lagi saya ulang di sini supaya lebih jelas. Dalam bahasa ilmu tazkiyatun nafsi, dia kata takhliyah wa tahliyah. Kosongkan, la ta'budu syaitan. Kosongkan hati kamu daripada sembah syaitan, daripada taat pada syaitan. Wa ani'budun itu dia panggil tahliyah. Hiaskan hati kamu dengan menyembah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia panggil nafyun wa isbat. Dalam ilmu tauhid kita panggil nafi isbat. La ilaha, itu nafi. Aku tidak ada Tuhan yang berhak dipuja, disembah, diminta tolong, itu nafi. Illallah, itu dia panggil isbat. Isbat maknanya menetapkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hilang semua penyemujaan syaitan, yang adanya ani'buduni, kita sembah Allah, itu dia panggil nafi dengan isbat. Yabda'u awalan bin nafi, mula-mula kita kena nafi dulu. Itu dia panggil takhliyah, kosongkan hati itu. Kemudian isbat, itu dia panggil tahliyah. Gimana, agak boleh faham atau tidak? Dia kata laju teh. Tak laju, kan nak pukul 8. Baik. Yang ke-8. Hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Allah tak kata hadza sirat. Kalau kata ini jalan, manakala kata jalan saja, dia kata aku tak berjalan, aku duduk rumah. Tapi kalau kata siratum mustaqim, kita faham. Bukan makna jalan minyak tar ni, tak. Jalan ni jalan keimanan yang kita nak melalui, nak menuju ke akhirat, kena lalui jalan ini. Baru kita boleh faham. Hadza siratum mustaqim. Kan? Jalan yang benar, bukan kata jalan semata-mata jalan. Jalan yang lurus, yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ke-9, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Hari ni aku cap, kan? Seal, kata orang, di atas
atas hati tu. Nak lihat tahu apa dah? Az-zahir anna sirra fil khatmi ala fi, rahsia kenapa ditutup mulut. Sebab dia kata supaya dia tidak bawa cerita-cerita yang pelik. Biasanya orang keras kepala dia akan pelawan. Sebab tu kita tengok dalam mahkamah, puak-puak ni peguam-peguam dia berlawan ya dia. Walau dia tahu kawan tu salah, yang penting fuluh masuk. Orang kata aku tutup mulut kamu ni. Jangan duk cakap banyak, tak ada dah. Kan? Jadi timbul lagi soalan. Apa dia soalan pula tu? Dia kata dalam surah An-Nur, tanda tuan-tuan. Surah An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Pada hari ini lidah mereka jadi saksi. Dalam ayat Yasin ni kata al-yauma nakhtimum. Hari ni aku tutup mulut. Bagaimana ayat ni kita nak campur macam mana? Jawab dianya la ta'arud, tidak berlawan. Dalam surah Yasin ini keadaan orang kafir yang cuba nak berhujah. Dalam surah An-Nur keadaan orang munafik. Na'udzubillah. Satu, itu jawapan. Jawapan yang kedua, yaumul qiyamah yaumun tawil. Hari kiamat tu lama masa nak menyelesaikan masalah. Ada tempat dibenarkan bercakap, ada tempat tidak dibenarkan. Mula-mula boleh bercakap. Oleh kerana mulut ni popek-popek banyak, ditutup mulut dia. Nakhtimu ala afwahim. Ketika itu baru tak boleh bercakap. Jadi baru kita tak rasa yang di mana boleh lah. Kemudian Allah kata aku serahkan tugas menjadi saksi kepada apa? Kepada semua anggota yang bekerja. Tangan, kaki semua menjadi saksi belaka. Na'udzubillah. Yang penting pada jemaah sekalian kita tidak akan boleh lepas begitu saja. Ada juga ulama kata al-khatmu lazimul kufar. Cop itu sentiasa di atas orang kafir. Atas dunia tu Allah cop atas hati dia tak beriman. Di akhirat dicop, ditutup mulut dia tak boleh bercakap. Na'udzubillah. Macam mana pula tangan kaki boleh bercakap? Kita kata jangan duk cakap banyak dengan awak. Dulu kita tak faham keadaan kan. Sekarang ni kita sudah faham. Bila mari handphone ni, bercakap nyanyi-nyanyi dalam mulut kita dah. Dalam telinga kita boleh jadi bercakap. Boleh bercakap. Jadi pelik apa Tuhan nak bagi tangan kaki bercakap. Anggota-anggota yang ada pada kamu yang ini sudah bercakap. Sebagai penutup yang terakhir, yang ke-10, walau nasya'u la tamasna. Allah kata walau nasya'u la tamasna, kalau nak aku tutupkan mata kamu tu. Kan? Walau nasya'u la masakhna, kalau nak aku tukar rupa kamu. Apa dia ayat ini? Min fawaidil ayah. Faedah ayat ini dia panggil darbul mathal. Allah Ta'ala buat bandingan benda yang ma'qul dengan benda yang mahsus. Hak kita nampak atas dunia ni kan, kalau aku tutup matamu. Aku tukar rupa kamu. Jadi mata tak tutup, celik. Rupa tak tukar. Tapi Allah Ta'ala tukar mata hati dia tertutup, menyebabkan dia kafir. Dan anggota tak tutup, tapi perbuatan dia perbuatan macam orang yang telah ditukar rupa dia. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut akan berlaku umat ini maskhun. Maskhun ni makna bertukar rupa. Tak ada lagi orang bertukar rupa tak. Sekali-sekala orang buat viral, tak tahu betul ke tidak tu. Orang jadi anjing ke jadi apa rupa, tak tahu. Tapi yang betulnya, manusia ni akan bertukar rupa apabila mereka tidur dengan arak, dengan muzik, mereka akan bertukar rupa jadi hayawan. Tak ada betul tak ada. Tuan-tuan pergi tengok di konsert. Majlis hodok main hiburan besar. Hak penyanyi atas pentah tu dengan rambut panjang, piuk-piuk duk musing rambut, melompat sana, lompat sini. Betul-betul dekat hodok dalam zoo. Ada persamaan ke tidak? Rupa tak tukar, tapi perbuatan tu macam orang yang macam bertukar, macam monyet dengan macam benda lain. Kasar ke sikit. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata, kalau nak aku tutupkan mata dia, kalau nak aku tukar rupa dia. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla, walaupun tak bertukar rupa, tapi kelakuan, perangai macam benda yang tidak berakal. Tengok dia melompat. Pasal itulah larang, dalam Islam larang. Ada orang berzikir sampai terbalik, terpusing, cabut habis,
Apa benda ni zikir macam ni? Macam ada orang yang bertukar rupa di atas pentas. Rupa dia manusia tapi waktu atas pentas, waktu kugiran, waktu orang panggil kepok ke apa benda tu, dia punya lompak tu macam orang tak khabar juga tu. Wallahu alam. Cukuplah 10 perkara. Tilka asyaratun kamilah, 10 perkara yang dapat kita kutip. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perbincangan kita ini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam ayat 68 dalam sidi yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.